Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang, selamat malam, selamat bagi anda semua. Walau apapun masa anda menonton video ini, selamat bagi anda semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Dan saya doakan pada penghujung tahun 2023 ini anda mendapat banyak banyak berkat, banyak berita-berita gembira, yang sakit sembuh, yang cari kerja dapat kerja, yang mau anak dapat anak, yang mau bisnes maju maju bisnesnya. Saya doakan anda semua dalam keadaan begitulah. Okey, jadi akhirnya tiba-tiba ulama-ulama PAS membuat pengakuan. Dan ini pastinya mengejutkan hati awang. Ini pastinya akan membuatkan PAS bergegar lagi. Mana tidaknya ulama-ulama ini membocorkan sendiri apa yang berlaku di dalam PAS. Membocorkan sendiri PL-PL. Membocorkan sendiri perangai-perangai, sikap-sikap sebenar ulama-ulama, pemimpin-pemimpin daripada PAS. Jadi ulama PAS mengakui bahawa pemimpin partinya malas pemimpin partinya malas ikut usrah. Selama ini ramai orang kecam pemimpin-pemimpin daripada PN, pemimpin daripada PAS, pemimpin daripada Bersatu yang malas pergi parlimen. Sampai Speaker Dewan Rakyat bersedia untuk keluarkan senarai-senarai mereka yang pemalas datang parlimen. Gaji puluh-puluh ribu, allowance ribu-ribu, tapi apa? Pergi parlimen pemalas. Bila Perdana Menteri bentang, tak ada. Lepas tu bila sesi berdebat, bukan main lagi debat, tapi dia tak dengar bahawa Perdana Menteri pernah sebut. Las-las sendiri kena. Malu juga. Ahli Jawatan Kerja Dewan Ulama PAS Pusat, iaitu Mokhtar Senik, tampil mengakui bahawa pemimpin berjawatan tinggi daripada parti itu, parti PAS, adalah pemalas, malas mengikuti usrah. Bagi anda yang tahu, sebab saya tidak tahu, tolong komen apa itu usrah. Saya tidak tahu apa ini usrah. Jadi saya mohon jasa baik daripada semua penonton, bolehlah komen, ajarkan saya apa itu usrah. Saya tidak tahu apa ini usrah. Adakah dia mesyuarat kah, atau perbincangan kah, seminar kah, kursus kah, saya tidak pasti. Menurutnya mereka terbabit yang masih menghadiri program tarbiyah parti itu sebagai luar biasa. Ini lagi satu, saya tidak tahu ini. Tarbiyah itu apa? Boleh, sesiapa boleh komen, beritahu saya apa itu tarbiyah. Sehubungan itu, dia menggesa pengikut-pengikut PAS supaya rajinlah mengikuti usrah yang bertujuan untuk menyelaraskan fikrah ahli-ahli parti pembangkang tersebut. Fikrah pun saya tak tahu apa fikrah ni. Katanya ahli-ahli PAS kena rajin-rajin ikut usrah, cepat-cepat ikut siri usrah ketika masih jadi ahli biasa. Sebab bila dah berjawatan tinggi, nanti otomatik jadi malas ikut usrah. Katanya, wow, begitu rupanya. Jangan pula bila sudah berjawatan tinggi tak mau datang parlimen. Kalau ada yang tetap istiqamah berusrah dan bergelumang bersama ahli mahrin, walau telah berjawatan tinggi dan punya gelar, itu memang luar biasa. Luar biasa punya pejuang, kata Mokhtar menerusi hantaran beliau di Facebook. Saya rasa dia dah fed up lah ni. Pelaksanaan usrah dalam parti itu adalah mengikut model tarbiyah seperti yang ditetapkan oleh Lajnah Tarbiyah dan Pakederan PAS Pusat. Mengutip Haraka Daily,
terdapat 6 elemen pelaksanaan usra PAS. Ya, bermula dengan satu, masuk. Bermula dengan satu adalah dengan solat berjemaah, sehingga perbincangan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan umat Islam. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nah, beliau sendiri mengakui bahawa pemimpin-pemimpin PAS ini malas bila sudah berjawatan tinggi untuk ikut usrah. Macam mana kalau diorang tiba-tiba jadi menteri? Macam mana kalau tiba-tiba jadi orang-orang yang penting dalam Malaysia? Nanti tiba-tiba semua masih lagi PL, masih lagi sikap perangai yang lama ni. Susahlah rakyat Malaysia. Okey, jadi pandai-pandailah rakyat fikir, pandai-pandailah rakyat menimbang tara. Selepas ini percayakah? Begitu. Tapi apapun, kalau anda memang suka, memang minat dengan PAS, teruskan, tidak masalah. Kita berada di negara demokrasi. Tidak ada halangan untuk anda pilih mana-mana parti. Cuma saja janganlah keterlaluan pula, janganlah sampai ekstremis, janganlah sampai memburuk-burukkan orang lain, apalagi kalau sesama Islam. Tak baik tahu. Okey. So denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang, ulasan-ulasan yang akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya rahsia Perikatan Nasional tentang calon mencalon, tentang nominate calon Perdana Menteri lah, macam-macam lah. Rupa-rupanya ada udang di sebalik mi. Rupa-rupanya semua itu hanyalah lakonan sandiwara semata-mata menurut orang penting di dalam amanah. Rupa-rupanya ada rahsia. Jadi anda dipersilakan untuk tonton video ini selama yang mungkin, supaya anda boleh tahu rahsia sebenar mengapa calon Perdana Menteri disebut oleh pembangkang. Calon PM, pembangkang hanya mahu kekalkan kesetiaan MP. Oh, rupanya begitu. Ini yang didedahkan oleh orang kuat, orang champion dalam amanah, iaitu pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samad. Cakap mengenai cakap mengenai nak ada Perdana Menteri baru ni, sebenarnya itu sajalah formula Perikatan Nasional PN untuk mahu mengekalkan ahli parlimennya supaya setia kepada mereka. Itu kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Itulah rahsia di sebaliknya rupa-rupanya. Khalid berpendapat jika PN mula bercakap bahawa mereka tidak boleh menukar kerajaan dan perlu menjadi pembangkang, maka semakin ramailah ahli parlimen khususnya daripada Bersatu yang akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya itu yang terjadi. Rupanya udang dia itulah. Rupanya mereka tak boleh nak bercakap bahawa mereka tak mampu untuk tukar kerajaan dan perlu untuk terus jadi pembangkang. Kalau mereka cakap begitu, semakin ramailah yang akan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Of course lah. Jadi Khalid Abdul Samad kata, tapi bila cakap boleh jatuhkan kerajaan, akan berlaku perubahan dan sebagainya, maka ini memberi harapan kepada mereka untuk bertahan supaya boleh berlaku perubahan. Harapan itu harapan yang pastikah? Atau harapan itu adalah harapan palsu? Setakat ini itu adalah harapan palsu semata-mata. Kononnya supaya akan ada 10 ahli parlimen UMNO akan melompat. Tapi kalau lompat 10 orang pun, ianya tak akan berubah. Tak akan ada apa-apa pun berubah dalam kerajaan. 10 kah? Tak ada juga. 20 kah pun tak ada juga.
30 kah pun tak ada juga, apalagi 10 saja. Nak buat apa dengan 10? 10 campur dengan 69 kalau saya tak silap. 69 kah MP Pembangkang sekarang? Ya, katakanlah 70 lah, kita bagilah diskaun 70. Baru 80. Perlu ada berapa? 30 lagi. Mau cari mana? UMNO pun ada 30 je pun. Itu pun kita bagi diskaun. Jadi inilah yang digunakan. Namun inilah yang digunakan oleh PN untuk mengekalkan kesetiaan ahli parlimen mereka. Ahli parlimen PN pun hairan juga, macam gagal matematik. Balik-balik tak faham. Beda sekali dalam rancangan temu bual bicara di Jom Channel malam tadi. Program yang dilangsungkan selama sejam itu bertajuk Platform Atas Talian, itu bertajuk Kabinet Baru Apa Implikasinya. Pada 27 November yang lalu, pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilapor berkata beliau tidak menafikan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon PM pada masa depan untuk gabungan berkenaan. Jadi kalau Muhyiddin sendiri sudah mengakui begitu, tak ada harapan lah untuk MP bersatu lagi. Lebih baik pergi sajalah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan lompat parti pun, sokong saja. Dengan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Agong ini dapat banyak manfaat. Sebab itulah yang dibuat oleh Bukit Gantang. Itulah yang dibuat oleh Gua Musang. Jadi semua itu sebenarnya untuk rakyat. Beliau berkata ia adalah langkah strategik gabungan tersebut, sekaligus memberi konon gambaran bahawa PN ini mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Betulkah ramai calon? Atau seorang saja MB dari Terengganu ini? Memang betul lah Ahmad Samsuri ini bagus. Walau bagaimanapun, Samsuri yang juga ahli Parlimen Kemaman dilapor tidak pernah sesekali untuk terlintas dan bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau beliau tidak pernah pun kata dia nak jadi Perdana Menteri, siapa yang war-warkan dia untuk jadi Perdana Menteri? Betulkah dia jadi Perdana Menteri? Setujukah Muhyiddin nanti? Kalau tiba-tiba PN menang, setujukah Muhyiddin untuk MP dari PAS yang akan jadi Perdana Menteri? Dia setujukah? Hamzah Zainuddin macam mana? Azmin Ali macam mana? Setujukah dia? Mahathir pun setujukah? Bukankah dulu Mahathir risau sangat kalau PAS yang memerintah negara Malaysia? Aduh, pelik. Namun beliau sedia mempertimbangkannya pada masa akan datang jika diberi amanah oleh parti dan rakyat. Okey, jadi terbaiklah. Sudah banyak kali saya ditanya, kata Khalid Abdul Samad. Sudah banyak kali dia ditanya tentang perkara ini. Tapi saya nak beritahu, ia bukanlah sasaran untuk mendapatkan jawatan apabila menyertai politik. Tapi jika sampai satu masa saya mempertimbangkannya jika diberi amanah oleh parti dan presiden dan rakyat, ujar naib presiden PAS itu lagi, beliau akan mempertimbangkanlah. Okey, jadi persoalannya sekarang, betulkah dia jadi Perdana Menteri? Setujukah Muhyiddin? Setujukah Hamzah Zainuddin? Setujukah akar umbi bersatu? Selama ini tidak jadi kenyataan begitu. PAS sudah pernah bergabung dengan UMNO, sudah pernah bergabung dengan Bersatu. Serentak lagi tu dong bergabung. PAS sudah pernah bergabung dengan mereka semua. Tapi apa yang jadi? Bukan daripada PAS, daripada Bersatu. Dan bukan daripada PAS, daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Jadi, bolehkah, betulkah akan ada PM daripada PAS? Atau memang betul apa yang dikata oleh Khalid Samad ini, iaitu itu hanyalah satu retorik untuk hanya mahu mengekalkan kesetiaan MP mereka. Dah takut lah tu, koyak lah tu. Orang kata koyak lah tu. Dah risau lah tu, dah takut lah tu. Takut-takut nanti betul ada 7-8 orang lagi.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.